warahmatullahi wabarakatuh. Unit jaminan kualiti akan membuat semakan pelaksanaan fail kursus dan fail evidence pelajar untuk program diploma sesi 2 tahun 2021. Ini memang dalaman lah. Jadinya ini khas untuk semua pensyarah kursus yang mengajar SEM 2 dan SEM 4 diploma ambilan 21-2022. Jadinya saya akan buat semakan pelaksanaan fail kursus dan fail evidence pelajar ini berdasarkan daripada memo ini pada 19 September 9.30 pagi yang dilaksanakan oleh JK Audit. Jadinya ada sedikit antara isi kandungan yang terdapat dalam fail kursus itu ialah laporan CQI. Jadi sebelum unit jaminan kualiti menyemak fail kursus, saya inginlah menyeragamkan laporan CQI yang dibuat oleh semua pensyarah oleh semua pensyarah kursus. Okey. Jadi borang manakah kita guna untuk laporan CQI? Borang CQI ini boleh diambil dalam folder SPK, iaitu PKTA12, Teras Akademik 12, iaitu lampiran BKT 1203A. Jadi pensyarah semua boleh rujuk pada folder SPK dan boleh pergi pada TA12 dan ambil lampiran BKT 1203A. Di situ ada borang laporan CQI. Jadi harapan saya semua pensyarah laporan CQI kita gunalah standard borang BKT 1203A. Okey. Laporan CQI berdasarkan analisis pencapaian hasil pembelajaran kursus CLO. Okey, tulislah nama pensyarah, nama cikgu yang mengajar, kod kursus UST 2112. Saya ambil contoh saya lah sebab saya mengajar ni semester 2 ambilan 2021. Nama kursus yang saya ajar ialah kinematik dan dinamik. Semester yang saya ajar sesi lepas ialah semester 2. Diploma yang saya ajar tulis diploma ambilan ni kohort, untuk SPM kita sebut kohort, diploma kita sebut ambilan lah. Diploma ambilan 2021. Program yang saya ajar ialah teknologi elektrik. Okey. Jadi dalam laporan CQI itu dia ada bahagikan kepada CLO1, CLO2 dan CLO3. Okey. Jadi di sini CLO1 cikgu kena ubahlah di sini mengikut kursus masing-masing. CLO1 kalau macam untuk kursus saya menerangkan konsep dan prinsip fizik dan kehidupan seharian untuk meningkatkan pengetahuan sedia ada. Okey, tandakan rakyat pada kotak yang bersesuaian dan rumus tindakan yang telah diambil di ruangan B. Okey, cikgu di sini kita tengok dulu CLO1, kita ada dua bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A ini adalah apa cadangan penambahbaikan yang kita nak buat untuk pelajar yang saya akan ajar ini, diploma ambilan 2021. Jadi di mana saya nak rujuk, nak tahu apakah cadangan penambahbaikan yang kita kena ambil untuk ajar pelajar diploma ambilan 2021 ini, kita kena rujuk kohort sebelumnya. Okey, jadi saya kena rujuk diploma ambilan 2020. Okey. Biasanya ini boleh dapat dalam Adobe, dia akan keluar sekali. Jadi saya lebih suka menggunakan 2 sebab dia lebih detail. Ini 2 dalam Adobe ataupun cikgu dah print masuk dalam. Jadi 2 ini cikgu boleh rujuk pada cikgu yang mengajar sebelum itu. Ambilan 2020. Cikgu yang mengajar kursus sebelumnya. Okey. So di sini ini okey, 2. Di muka surat 2 dia lebih detail lah. Okey, ni muka surat 2 dia lebih detail lah 2 ni. Jadi cikgu yang mengajar pada tahun lepas CLO1 dia telah mengisi borang 2 ini sama ada dalam bentuk refleksi atau cadangan penambahbaikan. Okey, cuba tengok CLO1 saya untuk kursus pada tahun lepas semua pelajar mencapai CLO1. Ini refleksi. Kandungan kursus dapat di sana mengikut garipan 2. Ini refleksi. Perlu ada kelas penyelesaian bagi ungkapan algebra. Selain itu untuk tajuk graf gerakan perlu banyak latihan dan analisis graf dan muka gerak. Ini cadangan penambahbaikan. Yang ini refleksi. Jadi saya ambil ini sebagai cadangan penambahbaikan untuk pelajar ambilan kohort 2021. Okey, so kita pergi semula kepada lampiran tadi. Jadi tadi dia minta perbanyakkan latihan graf gerakan. Jadi saya pun tanda di sini cadangan penambahbaikan adalah latihan tambahan. Okey. Di ruangan B rumusan ataupun laporan tindakan penambahbaikan. Bermaksud apakah
tindakan yang kita telah buat pada ambilan kohort 21. Ini cadangan penambahbaikan. Yang bahagian B ini, apakah tindakan yang kita telah lakukan berdasarkan cadangan penambahbaikan. Jadi apa yang saya telah buat, jumlah soalan berkaitan graf gerakan di dalam tutorial telah ditambah menjadi 12 soalan berbanding 10 soalan sebelumnya. Dan bentuk soalan graf gerakan telah dipelbagaikan. Jadi pensyarah semua ya, di samping kita buat laporan tindakan, kita perlu juga sediakan pembuktian. Sebab tu ada ayat kat atas ini, dia kata, mana tadi ayat dia kata? Sila lampirkan semua dokumen atau evidence. Jadi pembuktian saya hanya sediakan soalan tutorial yang terkini. Okey, kita pergi kepada CLO2. Okey, CLO2 saya ini saya kena rujuk baliklah CLO2 tadi. CLO2 apa CLO2 saya? CLO2 adalah mengenai psikomotor, budak membuat amali. Okey, ini refleksi, kandungan kursus refleksi. Ini kaedah penyampaian ni adalah cadangan penambahbaikan. Dia kata untuk amali 2, keputusan amali lebih jitu jika pelapik belon diganti dengan sarutan getah supaya tekanan lebih tinggi. Okey. Jadi ini cikgu yang tak mengajar kursus ni tak faham lah. Hanya cikgu yang mengajar kursus ini je yang faham. Okey, kita rujuk balik pada jadi dia cadangkan ada perubahan pada alat amali lah, alat radas amali. Jadi saya pun buka CLO2, saya pilih apakah cadangan penambahbaikan yang paling sesuai. Jadi saya pilih situ menyusun semula peralatan. Menyusun semula peralatan maksudnya ada perubahan dari segi kedudukan dan juga bahan alatan amali. Ini cadangan penambahbaikan. Rumusan apakah tindakan yang saya telah ambil untuk ambilan kohort 2021 ini. Jadi untuk amali menentukan hubungan antara kedalaman cecair dan tekanan, pelajar telah menggunakan lapik getah yang lebih tebal di hujung manometer untuk data amali yang lebih jitu. Ini tindakan yang saya telah ambil lah. Jadi pembuktiannya, kalau ada semakkan pemantauan oleh jaminan kualiti, apakah pembuktiannya adalah pada soalan amali lah. Pada soalan amali ada tunjuk di situ, kita tak pakai lagi lapik belon, kita pakai lapik getah yang lebih tebal lah. Begitu juga CLO3. CLO3 ini efektif. Okey, rujuk balik saya punya CLO 2 tahun lepas. Okey, ini semua pelajar mencapai CLO3. Kandungan kursus dapat asalkan mengikut garis panduan kursus yang diberikan. Pemilihan elemen CLO3 terhad pada bilangan ahli 3 orang 1 kumpulan supaya bilangan CLO lebih adil untuk belajar. Ini cadangan penambahbaikan lah, kaedah pentaksiran di mana 1 kumpulan hanya 3 orang saja. Okey, cuba tengok saya punya CQI saya. Jadi hadkan bilangan, jadi tak ada pun di dalam peta ini yang sesuai. Jadi saya type sendiri di sini peluang pembelajaran kepada pelajar, standard rate di sinilah. Ini adalah cadangan penambahbaikan. Jadi apa tindakan yang saya buat? Amali 1 dan amali 2 telah dilaksanakan dengan maksimum 3 orang ahli dalam 1 kumpulan. Pelajar lebih peluang untuk melaksanakan amali dan penilaian CLO3 boleh dilaksanakan dengan lebih adil. Ini dia punya evidence-nya adalah pada laporan amali pelajar di mana dia akan tulis nombor kumpulan dan ahli-ahli kumpulan lah. Jadi ahli kumpulan itu menunjukkan bilangan pelajar dalam 1 kumpulan. Jadi cikgu tanda tangan di sini, kemudian bagi satu salinan kepada ketua program. Jadi ketua program seterusnya membuat semua satu salinan untuk semua kursus yang ditawarkan pada sesi tersebut dan serahkan kepada TDA. Okey. Jadi dalam masa yang sama, bila kita dah buat laporan tindakan ini menunjukkan bahawa kita telah closing the loop. Kita telah closing. Jadi sekarang saya telah closing the loop untuk CLO1, CLO2, CLO3. Kalau tak melakukan apa cadangan penambahbaikan, tulislah di situ cadangan penambahbaikan tidak dapat dilaksanakan kerana jadi bermaksud closing the loops tidak dapat dilaksanakan. Jadi kena dilaksanakan pada masa akan datang. Cara yang betul untuk menggunakan laporan CQI ialah apabila buka saja sesi baru untuk diploma pada minggu pertama, ketua program hendaklah menjalankan mesyuarat program, dan agenda dalam mesyuarat program itu adalah perancangan penambahbaikan kursus. Jadi semua pensyarah yang mengajar kursus diploma program
pada tahun itu, pada sesi tersebut, perlulah dipanggil dalam mesyuarat program dan mereka hendaklah membawa bersama-sama laporan CQI ini serta keluar tahun lepas. Dia dah siap tandakan di sini apa benda cadangan penambahbaikan dan boleh dibincangkan dalam mesyuarat program apa benda yang perlu dilaksanakan untuk memastikan cadangan tersebut dapat dilaksanakan lah. Bahagian A ni mesti dilaksanakan pada minggu pertama dalam mesyuarat program dan mesti diminitkan dalam minit mesyuarat program. Okey, bahagian B ni sahaja yang telah diisi pada minggu setelah kita melaksanakan cadangan penambahbaikan. Tak kira lah kita laksanakan pada minggu kedua ataupun dalam jangka masa sehingga minggu yang ke-14. Okey, itu sebenarnya kaedah yang betul lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.